bertemu kembali. Saudara, hujan berterusan sejak beberapa hari lalu menyebabkan banjir di beberapa daerah di Sabah. Antara kawasan yang terlibat termasuk Sipitang dan Beaufort. Kita langsung ke studio RTM di Kota Kinabalu untuk mendapatkan laporan terus dari sana bersama Anisia Dolus. Silakan Ann. Ya, benar Ifa. Jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di dua daerah meningkat kepada 68 orang setakat 4 petang tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, seramai 53 orang membabitkan 17 keluarga ditempatkan di PPS Dewan DSP Dun Banir Beaufort. Sebanyak 45 kampung di Beaufort dilaporkan terjejas dinaiki air, sementara 15 kawasan di Membakut juga dilaporkan terkesan. Manakala 15 orang daripada 4 keluarga di PPS Dewan Mini Mesapol, Sipitang. Sebanyak 65 kampung di daerah berkenaan dinaiki air susulan hujan lebat sejak Rabu lalu yang menyebabkan paras air sungai Megalong naik mendadak. Sementara itu, kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka akan berlaku di negeri Sabah sehingga lewat petang ini. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan pedalaman Sabah Sipitang, Tenom dan Tambunan, Pantai Barat Sabah, Tawau, Kunak, Lahad Datu, Sandakan dan Kudat hingga 6 petang ini. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Sementara itu, satu pusat pemindahan sementara PPS Komuniti akan dibuka sebagai transit pemindahan penduduk terjejas banjir bertempat di Dewan Bangkalalak, Beaufort. Menurut Pegawai Daerah Beaufort, Abdul Imam Basirun, PPS Komuniti ini bagi memudahkan urusan perhubungan kerana kawasan terbabit sentiasa berlaku masalah jalan terputus dan sukar melaksana pemindahan penduduk. Dan di beberapa tempat lah. Dan komuniti ini kita menggunakan dewan-dewan yang ada dan insya-Allah kita akan cuba perbaikilah sebab Beaufort ni sinonim dengan banjir lah. Dengan adanya PPS komuniti ini setiap kampung ini sebagai satu inisiatif dan untuk mengelakkan daripada pandemik COVID ini lah. Beliau ditemui ketika tinjauan banjir RTM di sekitar daerah Beaufort. Sementara itu, Wakil Rakyat Lumadan Ruslan Muharram memberitahu sebanyak 52 kampung terjejas banjir dan 16 kampung terputus hubungan di sekitar Dun Lumadan. Kita akan lihat untuk macam mana cara kita untuk menyalurkan bantuan-bantuan lah. Jadi DU selaku pengurusi PQB dan juga pegawai kebajikan untuk bersiap sedialah untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang sepatutnya. Tambah beliau, keadaan banjir di Pekan Beaufort mulai surut, bagaimanapun dijangkakan paras air di kawasan berhampiran Sungai Padas meningkat berikutan tren air pasang. Sementara itu, hujan lebat sejak beberapa hari lepas turut mengakibatkan jalan runtuh di Jalan Keningau Apin-Apin. Dua lokasi dikenal pasti iaitu kilometer 14 Kampung Liau Laut dan kilometer 18 Kampung Kikiran. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Keningau DSP Syahrudin Mat Husin, laporan kejadian diterima daripada orang awam kira-kira 6.30 pagi tadi. Susulan itu, kedua-dua laluan tidak boleh dilalui kenderaan dari kedua-dua arah Keningau dan Apin-Apin termasuk dari daerah Tambunan. Usaha pembaikan sedang dilaksanakan. Jalan alternatif untuk akses ke Pekan Keningau dari arah Apin-Apin dan Tambunan adalah melalui Jalan Ranggom Kapayan menghala ke Jalan Magatang dan sebaliknya. Turut meninjau lokasi jalan runtuh berkenaan Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik. Orang awam dinasihatkan agar sentiasa berwaspada memandangkan keadaan cuaca yang kerap hujan ketika ini dan diminta melaporkan segera sebarang kejadian khususnya insiden tanah runtuh, jalan putus dan banjir kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut.
Projek Skybridge di pusat bandar Kota Kinabalu yang bernilai 31.5 juta ringgit akan dibuka kepada umum 9 September ini. Projek yang terbengkalai sejak 2018 itu akhirnya siap berikutan campur tangan Kerajaan Negeri, Gabungan Rakyat Sabah GRS, pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kerja-kerja pembinaan Skybridge terhenti pada tahun 2018 susulan kemuflisan pemaju projek tersebut. Awal tahun ini, Ketua Menteri yang melawat projek tersebut mengumumkan peruntukan 4.7 juta ringgit bagi menyiapkan projek demi kemudahan dan keselamatan orang ramai. Inilah menunjukkan bahawa kerajaan pada hari ini, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah begitu prihatin bukan sahaja tentang pembangunan di Bandaraya Kota Kinabalu, tetapi juga memberi kemudahan kepada warganya yang ada di sini. Dan Skybridge ini memang amat penting. Datuk Haji Ji ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Perasmian Skybridge di Kota Kinabalu. Turut hadir Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Madingkir, adun dilantik Datuk Yong Teck Lee dan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Norliza Alip. Skybridge ini turut dilengkapi kios berhawa dingin. Program Jiwa Murni Army Combat Medic Vaccination ACMVP Angkatan Tentera ATM diteruskan di Sekolah Kebangsaan Inarat Tongot dalam usaha membantu memberi suntikan vaksin kepada penduduk pedalaman. Sasaran kali ini meliputi penduduk Kampung Inarat 1, Inarat 2, Kampung Kawayoy dan Kampung Langga. Program berlangsung selama 2 hari dengan kerjasama Pejabat Daerah Tongot dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Tongot. Vaksinasi dijalankan menggunakan vaksin jenis CanSino yang hanya melibatkan 1 dos. Perjalanan ke Inarat yang berkedudukan 183 km dari Pekan Tongot agak mencabar dengan masa perjalanan 4 jam setengah menggunakan jalan tidak bertar dan hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Program Jiwa Murni mendapat sambutan baik penduduk serta pemimpin masyarakat dan turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuamut, Datuk Masyung Bana dan Penolong Pegawai Daerah Tongot, Kelepas John Gordon. Jumlah sasaran lebih kurang 1,600 orang. Bukan saja ada di kalangan penduduk tempatan, tetapi kita sedia maklum di sekeliling ini banyak estate dan kerajaan juga memberi peluang kepada semua pekerja-pekerja untuk datang untuk mendapatkan vaksin. Kita punya goal sasaran adalah 80% herd penduduk divaksinasikan, tapi dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia kita berharap 100% lah. Dan memang berdasarkan kedatangan penduduk kampung pada hari ini, memang kita rasa boleh dapat 100% lah penduduk kampung untuk divaksinasikan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada terutama sekali kepada Kampung Inarat yang sangat terpencil ini, dan juga wakil-wakil rakyat kami kerana berusaha serta tentera yang menjadi penggerak utama dalam pemberian vaksin di Kampung Inarat ini. Dan berterima kasih yang bertungkus lumus untuk mengadakan vaksin di Inarat ini, sebab di Inarat ini adalah satu kampung yang jauh. Jadi sesuailah dengan 1 dos. Merasa bangga bersama dengan seluruh masyarakat Kampung Inarat kerana kerajaan sudi memberi vaksinasi yang percuma kepada semua masyarakat di Kampung Inarat. Program Jiwa Murni ACMVP bermula Jun lepas dengan lokasi pertama Long Pasir dilaksana Markas 5 Division Kota Kinabalu. Ia turut didirikan di Kelabakan melibatkan Kampung Luasong dan Kampung Serudong Laut dilakukan Markas Brigade ke-13 Infanteri. Sementara itu, ditenem pula kegigihan para petugas kesihatan melalui perjalanan mencabar untuk menjayakan program outreach vaksinasi di Kampung Pangi wajar mendapat pujian. Petugas ini perlu melalui 3 jambatan gantung termasuk 1 jambatan sejauh 200 meter merintasi Sungai Padas selain meredah kawasan hutan selama 30 minit untuk sampai ke lokasi.
Keberanian petugas ini melalui pelbagai cabaran untuk memberikan suntikan vaksin menyentuh hati para penduduk terlibat. Antaranya seorang warga emas Munan Bingu Egun, 82 tahun yang dikunjungi petugas di rumahnya. Anak kepada warga emas ini, Mariana Ansabong, 50 tahun, merasa terharu dengan kehadiran petugas kesihatan memberi suntikan vaksin kepada ibunya yang mempunyai penyakit kronik. Saya bersyukur, terima kasih banyak-banyak oleh KKM-nya. Habis pergi jarum mama aku di sini rumah. Sanggup derang jalan di hutan ni naik jembatan. 3 kali limpas jembatan. Ketika ini, penduduk Kampung Pangi dan sekitarnya menggunakan pengangkutan kereta api berjadual pada waktu pagi dan petang untuk sampai ke Pekan Tenom sejauh 10 km memandangkan tiada akses jalan raya. Sehubungan itu, kedatangan pasukan petugas ini sangat dinantikan termasuk bagi Mangan N. Kim yang berterima kasih kerana isterinya yang menderita akibat penyakit angin amar juga divaksin. Isteri saya ini sudah 20 tahun sudah dia begitu ampai-ampai tidak kurang upaya tahun 2009. Jadi maka itu dia orang datang untuk melihat membantu dengan vaksin ini. Jadi bukan saja dengan vaksin tapi tolong-menolong apa yang diperlukan. Kami pun sungguh bangga lah karena dapat divaksin pada hari ini di tempat ini karena selama ini kami susah akan menjalankan ambil vaksin di Pakan sebab kami punya dari segi perkhidmatan selalu bermasalah. Inisiatif KKM adalah kita akan buat outreach lah, outreach program ni dia setiap hari lah, macam mopping lah, kita masuk kampung ke kampung untuk memvaksin siapa-siapa yang belum sempat lagi divaksin sebelum ini ataupun ada masalah kenderaan. Menurut Dr. Francisca, ketika ini Tenom telah mencapai 70% imuniti kelompok. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Jaga diri, patuhi SOP kita, jaga kita. Kembali bersama Ifah. Silakan Ifah.